Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 19 Ogos 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, pemberian vaksin COVID-19 ke atas pelajar di bawah umur 18 tahun perlu dipercepatkan sebelum sesi persekolahan bermula. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata ini bertujuan mengurangkan kadar jangkitan sekaligus meredakan kegusaran serta kegelisahan ibu bapa ke atas keselamatan anak-anak mereka di sekolah. Kita mohon kerajaan mempercepatkan vaccination for student. Kalau saya dengar-dengar mungkin sekolah mahu dibuka pada September. Kita pasal perhatikan bagaimana perlu kita boleh jaga ataupun ditangguhkan. Kerana keadaan ini sangat penting untuk kita lalui next couple of months. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyerahkan simbolik voucher bantuan pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak 2021 Daerah Subis kepada Wakil Pendidikan Daerah Subis Stanley Lusat di lapangan terbang Miri pada Rabu. Mengulas mengenai pemberian voucher bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak ini, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenah memberitahu seramai 70 orang pelajar dari 5 buah sekolah di daerah Subis akan menerima bantuan ini. Antara sekolah-sekolah yang terlibat dalam pemberian voucher bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak ini ialah Sekolah Kebangsaan SK Sungai Lamaus, SK Sungai Manong, SK Rumah Ranggong, SK Rumah Goyang dan SK Batu Telingai. Setiap pelajar terpilih akan menerima voucher bernilai RM200 untuk setiap seorang pelajar dengan keseluruhan bantuan berjumlah RM14,000. Untuk daerah Subis, sebanyak 700 kuota telah diperuntukkan dan akan diagihkan pejabat daerah Subis merangkumi 5 Dewan Undangan Negeri DUN iaitu DUN Kemenang, DUN Samalaju, DUN Berkenu, DUN Lambe dan DUN Marudi. Di Miri, Jawatankuasa Pengurusan Berencana Bahagian JPBB Miri memandang serius kepentingan sektor minyak dan gas di Sarawak. Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin berkata untuk itu keperluan segera penubuhan Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN minyak dan gas bagi memastikan sektor ini berjalan lancar. JPBB Miri menzahirkan rasa gembira kerana telah dapat merealisasikan PPVIN minyak dan gas di Miri sekaligus menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di bahagian Miri. Sekiranya sektor ini terkesan dengan jangkitan COVID-19, sudah pasti akan menjejaskan juga sektor ekonomi berkaitan minyak dan gas di Malaysia. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi lawatan dan timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ik Pahon Joik ke PPVIN minyak dan gas Lutong Miri pada Selasa. Terdahulu dalam mesyuarat PPVIN industri minyak dan gas bahagian Miri yang disertai Petronas Cari Gali Sendirian Berhad, Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF bahagian dan JPBB Miri optimis dalam memastikan kesemua pemain industri minyak dan gas di bahagian Miri mendapatkan suntikan 2 dos lengkap dalam tempoh terdekat menjelang 31 Ogos ini. Seterusnya, kepimpinan Kerajaan Sarawak mengenepikan soal politik dengan berusaha menjaga kebajikan dan kepentingan rakyat dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Menyifatkan krisis politik yang berlaku di peringkat persekutuan tidak begitu mempengaruhi keadaan di Sarawak. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul berkata, politik Sarawak lebih tenang malah mewujudkan pelbagai bantuan untuk rakyat. Keadaan ini tidak mempengaruhi kita sangat di Sarawak kerana di Sarawak, kerajaan Sarawak, kita tidak ada masalah berebut kerusi, meja atau pinggan mangkuk, dan kepimpinan kita begitu fokus sekali dalam keadaan kita tertekan oleh pandemik ini untuk memberi sepenuh perhatian kepada kebajikan rakyat, dan kita menyalurkan berbagai bantuan sehingga 7 pakej yang bernilai lebih daripada 5 bilion, dan semua wakil rakyat telah diarah oleh Ketua Menteri untuk pastikan bantuan-bantuan ini disalurkan dan disampaikan dengan baik, dan bantuan ini dapat disampaikan kerana negeri Sarawak mempunyai kedudukan kewangan yang baik, diurus dengan baik, dan suasana politik kita tenang. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan media berkenaan krisis politik yang berlaku di peringkat persekutuan dan kesannya kepada Sarawak. Terdahulu, beliau telah menyempurnakan Majlis Pelancaran
Think and Tinker TNT Mini Lab 2021 di Sibu pada Rabu. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop menambah wakil rakyat di peringkat negeri juga lebih memberi perhatian kepada pelaksanaan projek rakyat yang terjejas susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi apa yang berlaku di peringkat persekutuan, biarlah mereka sendiri uruskan di sana. Walaupun itu bukan bermakna kita tidak mempedulikan, sebab dalam sistem federalism ni, dalam kerajaan Malaysia, we are part of the entity yang menubuh negara ini. Kita juga mengambil berat apa yang berlaku di sana, tapi dalam masa kita rasa kecewa dan tekilan kerana sepatutnya kepimpinan di sana lebih memberi tumpuan kepada isu dan kebajikan masyarakat dalam keadaan dibingkakan oleh PKP daripada mereka menjebakkan diri mereka, menjerumuskan diri mereka dalam soal-soal polemik politik yang hanya berkisar dalam soal kepentingan mereka sendiri. Abdullah turut berharap tampuk kepimpinan persekutuan baharu nanti dapat memberi keutamaan kepada pemulihan ekonomi dan kebajikan serta kepentingan rakyat. Sementara itu, berkenaan Think and Tinker TNT Mini Lab, Abdullah yang juga setiausaha lembaga amanah tegas menjelaskan ia adalah sebahagian daripada inisiatif tegas untuk menggalakkan inovasi dan digital di peringkat sekolah. Ini adalah sebahagian daripada aktiviti tegas di seluruh negeri Sarawak mengadakan program ini untuk menyampaikan beberapa gadget dan peralatan yang berkaitan dengan program yang dipanggil Tinker ni. Ini adalah satu daripada inisiatif tegas untuk menggalak inovasi di peringkat sekolah. Kalau kamu melihat semua peralatan ini ialah untuk menarik minat mereka ke arah pendidikan bukan sahaja TVET, satu lagi ialah sains dan matematik dan sebagainya, dan termasuklah minat mereka ke arah perkara-perkara yang berkaitan dengan teknologi digital. So kita mulakan di peringkat sekolah. Bermula pada 2021, terdapat 11 buah sekolah di seluruh Sarawak telah dipilih sebagai sekolah perintis untuk tegas TNT Mini Lab. Antara sekolah yang terlibat ialah seperti tertera. Beliau juga menambah kerajaan Sarawak akan meneruskan usaha menyediakan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Sarawak dengan perbelanjaan yang besar. Kerajaan negeri akan meneruskan inisiatif untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi di seluruh negeri Sarawak dengan perbelanjaan yang besar, sebab negeri kita besar dan keadaan negeri juga di kawasan-kawasan pedalaman terutamanya. Kita harus bekerjasama juga dengan SMA ataupun MCMC. Manakala di Saribas, pengwujudan Think and Tinker Mini Lab di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Saribas akan menjadi pemangkin kepada lahirnya generasi yang berkemahiran digital. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam, ia juga selaras dengan projek Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA di daerah Saribas yang berkehendakkan penggunaan teknologi tinggi dan moden atau lebih dikenali sebagai pertanian pintar. TNT Mini Lab merupakan ruang seberguna untuk tujuan inovasi di sekolah bagi membolehkan pelajar mengembangkan bakat dan kemahiran mereka dalam bidang inovasi digital, terutama dalam kemahiran mereka cipta produk inovasi dan robotik. TNT Mini Lab ini juga merupakan pusat untuk berkongsi ilmu dan kepakaran kepada pelajar, guru dan pakar industri secara berkesan, seterusnya melahirkan pelajar yang celik dalam innovation digital dan robotik. Ini selaras dengan hasrat kerajaan negeri Sarawak yang ingin menjadikan rakyat Sarawak celik digital dan teknologi bagi memastikan agenda ekonomi digital sebagai sumber pendapatan baharu di negeri ini dapat direalisasikan. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis pelancaran Think and Tinker Mini Lab di Dewan Perpaduan Debak, daerah kecil Debak pada Isnin. SMK Saribas merupakan salah satu sekolah yang terpilih untuk menjadi antara yang terawal untuk program tersebut. Dalam pada itu, Muhammad Razi menyeru kerjasama daripada pelbagai pihak termasuk ibu bapa selain agensi kerajaan dan swasta untuk bersama membantu merealisasikan projek tersebut. Terdahulu, Muhammad Razi telah menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan nelayan darat dan sungai di stesen pertanian Debak. Bantuan ini melibatkan seramai 9 orang penerima dengan kos setiap bantuan ialah RM2,000. Penerima terdiri daripada ahli Persatuan Nelayan di Saribas,
Sementara itu di Kampung Supak, beliau meninjau tapak cadangan bagi projek menaik taraf jalan di kawasan Kampung Hulu Supak, Saribas. Pada masa sama, beliau turut menerima cadangan daripada penduduk kampung untuk membina parit baharu selain menaik taraf jalan pintu masuk ke kampung tersebut. Beliau bersama jurutera bahagian Jabatan Kerja Raya JKR Betong, Cyrus Lee Francis, juga meninjau lokasi rumah penduduk kampung yang memerlukan pembinaan pembentong menuju ke kediaman mereka. Di Kampung Hilir Manggut, Muhammad Razi telah berkesempatan meninjau perkembangan terkini projek menaik taraf Masjid Kampung Manggut. Beliau memohon JKR untuk sentiasa memantau projek itu yang kini mengalami kelewatan. Selain itu, beliau turut mencadangkan menambah ruang kawasan parkir di masjid tersebut. Beralih ke laporan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Rabu memaklumkan Sarawak mencatatkan 1,403 kes positif baharu COVID-19 melibatkan 23 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 90,810 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Sementara itu, Sarawak turut mencatat 2 kes kematian baharu melibatkan seorang lelaki berumur 71 tahun di Hospital Sibu dan seorang wanita berumur 88 tahun di Hospital Umum Sarawak. Selain itu, daerah Beluru telah bertukar ke status merah setelah merekodkan 41 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Dalam penyataan media sama, JPBN Sarawak telah mengisytiharkan 11 kluster baharu yang direkodkan di Sarawak seperti yang tertera. Sementara itu, satu kluster tamat iaitu kluster Semujah, Serian setelah tiada kes baharu dilaporkan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Dalam pada itu, jumlah kluster yang masih aktif di Sarawak adalah sebanyak 119 kluster dan 16 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru seperti yang tertera. JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.